Keadaan Pasar Keramat berusia lebih 40 tahun yang daif dan projek terbengkalai Pasar Baru Raja Bot melibatkan mata pencarian ratusan peniaga kecil dan penjaja. Masalah mereka menjadi antara agenda perjuangan utama calon BN Titiwangsa, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, sekiranya diberi mandat pada PRU kali ini. Wartawan Juliana Syarin mempunyai butirannya. Pasar Keramat adalah nadi kepada mikroekonomi setempat. Lebih 300 peniaga kecil dan ahli keluarga bergantung hidup mencari rezeki di pasar tradisi ini. Pun begitu, mereka berdepan masalah infrastruktur. Tiada kemudahan parkir kenderaan sekaligus menyukarkan pengunjung datang berbelanja. Sistem pendawaian usang juga menyebabkan pasar ini terbakar beberapa kali. Meskipun tapak Pasar Keramat ini dijual di BKL kepada pemaju 6 tahun lalu, namun kawasan ini masih tidak dibangunkan. Pihak berkuasa tempatan hilang hak ke atas tapak ini, pemaju pula didakwa belum melunaskan bayaran penuh. Harapan peniaga mendapat pembelaan daripada Datuk Seri Rina Harun yang menang kerusi Titiwangsa pada PRU lalu, cepat bertukar menjadi kekecewaan. Bukan sahaja tidak turun padang, beliau sebaliknya mencari kerusi parlimen lain untuk bertanding pada PRU kali ini. Yang mendengar dan bertindak atas rintihan mereka sepanjang masa ini adalah Datuk Seri Johari yang terus berkhidmat kepada masyarakat setempat Titiwangsa walaupun keputusan PRU 14 tidak menyebelahinya. Dia dah tak ada jadi wakil rakyat lagi, kedai akak terbakar. Akak cakap saya nak menjaga tu. Saya nak buat air ke, dia belikan akak meja, kerusi. Akak menjagalah tepi jalan tu. Maknanya Datuk banyak bantu akak. Kalau akak sakit ke apa, akak minta kursi roda ke apa, dia bagi akak. Tak ada masalah bagi akak lah. Tapi bukan akak nak kata akak nak puji dia. Memang sejujur-jujurnya akak cakap. Kini Datuk Seri Johari yang juga bekas Menteri Keuangan kedua menawarkan diri untuk kembali menjadi ahli Parlimen Titiwangsa dengan iltizam memenangi pelbagai kemelut yang tidak diendahkan wakil rakyat terdahulu. Ia termasuk sara hidup peniaga kecil di Pasar Keramat yang berperanan penting dalam rantaian ekonomi negara. Dalam keadaan ekonomi kita yang tidak menentu, peniaga-peniaga kecil ini itu adalah sumber pendapatan mereka. Jadi kita semua tahu bahawa industri-industri mikro ni, termasuklah penjaja-penjaja kecil ni, dia mewakili hampir 78% daripada perniagaan yang diwujudkan dalam negara. 78% daripada perniagaan yang diwujudkan. Maka sudah tentu kalau mereka ni terjejas, secara tak langsung ramai lagi penganggur-penganggur yang ada. Sebab setiap daripada mereka ni katakan mengambil pekerja 3, 4, 5 orang. Dia 5 ke bawah tu kita panggil peniaga kecil. Kalau dia dah tak boleh berniaga, mana 5 orang tu pun juga akan terjejas. Dan bila 5 orang tu terjejas, maka dekat rumah dia ada lagi 4, 5 orang anak pun akan terjejas. Jika kembali diberi mandat oleh pengundi Titiwangsa, langkah pertama Datuk Seri Johari untuk peniaga Pasar Keramat adalah memastikan syarikat pemaju dan DBKL duduk semeja untuk mengusahakan penyelesaian. Saya akan jadi pengantara. Di antara Persatuan Penjaja dan juga pemaju dan di BKL. Saya akan bincang tengok macam mana kita dapat satu solusi menang-menang, iaitu developer menang, peniaga menang dan di BKL juga menang. Kerana di BKL ni dah 6 tahun tak dapat duit dia. Wakil rakyat yang berwibawa diharapkan dapat mengangkat suara peniaga Pasar Keramat ini hingga ke Parlimen sekaligus menyelamatkan periuk nasib mereka yang terjejas teruk susulan pandemik. Dalam pada itu, penyelesaian juga diperlukan untuk menangani projek sakit Pasar Raja Bot atau lebih dikenali sebagai Pasar Caukit. Datuk Seri Johari mencadangkan penubuhan jawatan kuasa khas dengan beliau sebagai penasihat bagi memastikan kontraktor berwibawa dipilih melaksanakan pembangunannya secepat mungkin. Difahamkan sudah 5 kontraktor bertukar menyebabkan projek itu terbengkalai sekian lama. Dengan tempoh kempen PRU tinggal beberapa hari saja lagi, beliau menemplak cubaan calon parti lawan menggunakan taktik murahan untuk memancing undi. Saya difahamkan ada calon beritahu, Datuk Jo ni okey, dia boleh buat kerja, dia kalah pun tak apa, bagi dia jadi ahli parlimen. Saya cakap macam tu, kalau dia nak duduk parlimen, suruhlah parti dia lantik dia jadi senator. Saya nak berkhidmat kepada masyarakat dan saya mempunyai kebolehan multitasking. Bukan saja saya boleh jaga rakyat, saya juga nak menyumbang kepada peringkat nasional. Laporan Juliana Syarin, TV3.